Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Sambungnya perbincangan kita dalam kitab Muqaddimah Aqidatul Muslimin. Bab yang ke-19, pembahagian kufur. Baru ni kita dah belajar tentang manusia ni duduk di atas 3 kumpulan. Satu, mukmin, orang beriman betul-betul. Satu lagi, lawan dia, kafir tu. Hak ni selesai kira. Hak ni mukmin, hak ni kafir. Mudah bahasa. Hak yang ketiga ni, bahasa dia manusia dua alam. Hidup. Dia panggil hidup 2 alam. Hidup atas orang beriman. Turun bawah kafir. Dia panggil kumpulan munafikin. Munafikin ni memang berlaku. Di zaman Nabi SAW sudah ada kumpulan ni. Ini penyakit bahaya ni. Sebabnya, kalau orang kafir tu, kita tahu dah. Kita dah tahu dah dia tu kafir. Tak payah ajak ke apa dah. Ni pasal jenis boleh pergi belakang ni payah. Jadi, kalau kumpulan kafir pula, ada berapa bahagia buat kafir sendiri. Kita tengok. Kufur. Menurut bahasa Al-Quran dan Sunnah, kadang-kadang dimaksudkan dengan kufur akbar. Jadi kufurnya ada akbar dan ada asgar. Kufur akbar maknanya kafir besar. Kafir semati dah ni. Kafir akbar ni mana kafir semati dah. Tak ada apa maaf dalam hal ini. Iaitu kufur yang mengeluarkan seseorang itu daripada agama Islam. Menurut hukum dunia. Atas dunia pun dia kafir dah. Dan kekal dalam neraka menurut hukum akhirat. Jadi hak ni jelas. Kafir sah. Ni panggil kafir sah ni mana kafir tulis lah ni. Kafir khoti. Kena belakang dia tu tidak Islam. Kau ni atas dai kau. Duduk pakai apa ni pakoh. Tekok kau. Mengapalah sajalah. Tanda-tanda dia sudah ada. Ni kafir jelas. Mana dari dunia kafir, akhirat kafir. Itu dipanggil kufur paling berat sekali lah tu. Ada kalanya pula dipanggil kufur asgar. Kufur asgar ni kufur kafir kecil. Iaitu yang dimaksudkan dengan maksiat dan kejahatan yang tidak mengeluarkan orang-orang yang melakukannya daripada agama Islam. Jadi orang yang melakukannya tak keluar dari Islam. Masih lagi dalam daerah orang Islam pada zahirnya. Orang Islam. Dan tidak kekal dalam neraka di negeri akhirat. Sebab ada iman dalam hati dia. Semua dia maksiat. Ramai sekarang ni, na'udzubillah. Orang kita orang Islam. Tapi maksiat tu buat. Tempat judi pun dia duduk. Tempat minum arak pun dia ada. Tanya majlis orang mati, dia pakai sokok lagi. Mana yang boleh juga kok. Tapi kita kena ingatlah. Maknanya dalam kita mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah ni tidak mengkafirkan ahli kiblat. Mana orang ni orang semaya, dia fasik setara mana tu? Suruh keluar dia. Tapi tak boleh kata nak pergi jarak lagi dia ni. Jangan. Jadi situ kita kena faham. Masalah nak jatuh pong atas kepala kalau dia ni kafir, tak boleh lagi. Mana kita kena berhati-hati, jangan mudah nak mengkafirkan orang. Sebab kalau dia main mengkafirkan orang ni, menyesatkan orang ni, dia macam peluru getah. Tahu mana peluru getah? Macam mana peluru getah? Tembok orang tu tak kafir, balik semula kau orang je menembak. Ini peluru getah, ini bahaya. Pasal tu kita jangan mudah. Jangan celupar lidah, jangan lembek mulut. Dia tu kafir tu. Sebab tak boleh. Kalau kata perbuatan dia, boleh. Kita nampak dia pergi kubur. Tabik ratuk lah. Kata perbuatan lagi ni kafir, syirik. Sebab orang boleh tabik ni pada Allah Ta'ala saja. Jadi, perbuatan. Orang itu tak boleh kata lagi. Jadi, payah. Nak jatuh atas hukum atas kepala orang itu payah. Tidak sama dengan menjatuh hukum, menjelaskan bahawa benda perbuatan ni salah. Itu lain. Berhubung dengan yang pertama, yakni kufur akbar. Kafir besar ni apa dia benda kak? Di mana ianya berlaku dengan keingkaran secara bersengaja terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana dia kupus mesti dah. Melalui hati
perkataan atau perbuatan. Orang ini maknanya hati dia berkafir, perbuatan dia berkafir. Tapi kalau orang tidak kafir tulis lagi, hatinya Islam. Tapi perbuatan tu kafir. Tak semaya. Semaya juga tidak penuh. Jadi itu dia panggil perbuatannya perbuatan orang kafir dah. Tapi dia tak engkar lagi. Kalau dia engkar dah, innalillah lah dia tu. Memang jadi hafsah lah. Atau beriman molek dah, tetapi engkar sebahagian daripadanya dalam perkara yang diketahui umum bahawa ianya adalah dari agama Islam. Jadi kalau orang ni beriman, tapi dia boleh engkar juga sebahagian daripada hukum yang telah diketahui secara umum. Kita kata minum arak. Dia kata apa hukum arak. Orang minum belakang tak ada duk pelik-pelik Tak mabuk pun dia kata. Tak mati-mati pun orang minat. Jadi itu dia panggil engkar juz'i. Secara juzuk, benda yang telah diketahui umum, benda tu benda salah. Jadi kalau benda tak diketahui umum, lain cerita. Bukan semua orang pandai. Itu ustaz-ustaz baru boleh faham. Kadang-kadang ustaz pun tidak berapa faham juga. Jadi masalahnya. Tapi benda hak umum diketahui ni, tak boleh nak kata dah. Inilah kufur, iaitulah kufur yang dimaksudkan dalam firman Allah Ta'ala, فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرْ. Al-Baqarah 253. Maksudnya, maka ada di antara mereka yang beriman, dan ada pula di antara mereka yang kafir. Jadi, manusia ni bagi pada dua. Ada yang beriman dan ada yang kafir. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. Al-Baqarah 257. Maksudnya Allah pelindung bagi orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kekafiran kepada cahaya iman. Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindung mereka ialah taghut. Apa dia taghut ni? Taghut ni ada 3 makna sini. Makna taghut, kita selalu baca. Kalau kita duduk baca malam-malam, baca ayat kursi. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati wal ladzina kafaru awliya'uhum at-taghut. Orang kafir ni, tok wali dia. Apa makna tok wali dia? Pemimpin dia. Ketua besar dia nya taghut. Apa dia taghut? Taghut makna yang pertama sekali syaitan. Mana orang ikut syaitan ni? Syaitan tu nama dia taghut. Syaitan. Taghut. Yang kedua, orang yang membenarkan dirinya dipuja, disembah oleh orang. Orang mari tabah kita. Dia kata, Tuhan, hebat Tuhan ni. Nampak tak ada dah orang boleh lawan atas dunia ni. Kita nak sembah lah. Tak apa nak sembah-sembah. Dia taghut tu. Pasal dia benar orang sembah dia. Mana taghut juga, iaitulah peraturan-peraturan yang tidak mari daripada Allah SWT. Yang dipanggil undang-undang yang kafir ni, itu dia panggil taghut. Jadi, dalam ayat ni kita fahamlah bahawasanya masuk taghut sini, iaitulah orang-orang yang, orang kafir ni, ketua dia siapa dia, pelindung mereka ialah taghut. Sama ada syaitan, ataupun orang-orang yang bersifat seperti syaitan. Kerja orang itu apa? Yang mengeluarkan mereka daripada cahaya kepada kegelapan kekafiran. Jadi daripada cahaya iman, dia gilawai kepada kegelapan kekafiran. Letak situ. Surah Al-Baqarah ayat 258. Firman Allah Ta'ala lagi. Kaifa yahdillahu qawman kafaru ba'da imanihim. Kaifa yahdillahu qawman kafaru ba'da imanihim. Surah Ali Imran ayat 86. Maksudnya bagaimana Allah akan menunjukkan suatu kaum yang kafir sesudah mereka beriman. Jadi orang beriman dah, paling sadah bila dia murtad wa iyadzubillah. Jadi orang ni tak pakai kejaran ni. Itu kategori yang pertama. Kufur akbar. Mana kafir dia ni tak boleh nak takwil dah. Memang kafir lah dia. Yang kedua ni pula berhubung dengan yang kedua. Yakni kufur asrar. Kafir kecil. Kafir kecil ni maknanya kafir dari sudut perbuatan. Tapi dari sudut hati dia tu masih lagi beriman. Jadi hal inilah hak banyak terjadinya bagi umat lain ni dalam kejahilan yang kita duduk hari ni. Boleh jadi inilah yang kita tidak faham. Kafir bagaimana? Dalam perbuatan dia. Maksudnya.
Di mana termasuk di dalamnya maksiat yang dilakukan seperti yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man halafa bighairillahi faqad kafara. Maksudnya, sesiapa yang bersumpah dengan sebutan yang lain daripada Allah, maka dia kufur. Dia pergi bersumpah dengan lain nama Allah, orang ini kafir. Mana kafir di sini bukan makna kafir keluar daripada agama, kena di tanah di jarak tak lagi. Mana kafir di sini dari segi perbuatan dia tu salah. Ada kalanya juga ia disebut dengan makna kufur nikmat dan bukannya kufur i'tiqad. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi, wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim." Surah An-Naml ayat 40. Maksud dianya, dan barang siapa yang bersyukur, maka sungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya. Dan barang siapa yang kufur, maka sungguhnya Tuhanku maha kaya lagi maha mengetahui. Orang ini kufur, maknanya kufur nikmat. Tak syukur. Pasal itulah hadis Nabi kita tengok neraka. Wal'iyahzubillah. Nabi nasihat kepada orang perempuan. Ya ma'syaran nisa tasaddaqna. Orang perempuan, banyak lawis sedekah. Aku pergi melawat dalam neraka, orang tino ramah dalam neraka. Siap dia. Orang tanya apa sebab ya Rasulullah? Sahabat-sahabat tanya. Apa ni nyanyi ni? Orang tino pasal apa? Banyak ramah dalam neraka ni apa? Tak semaya ke mana? Nabi kata, yakfurna. Banyak kufur orang tino ni. Kufurnya tu apa? Tak, beriman dia, semaya. Tapi yakfurna al-ashir. Suka sangat ingkar nikmat yang diberi oleh suami dia. Dalam hadis lain Nabi kita cerita, saya dengan orang Tino ni sepanjang hidup ni. Bui hak dia nak boleh belaka. Sekali dia tak bui. Dia nak tukar gelar kita tak ada piti contohnya. Duk tu. Allah sekat nikah meremo ni kok tak aja boleh benda. Padahal lengah dah lengah tu duk bawa ke gelarnya. Sok dia seorang dia nak tu. Allah sekat duk dengan awak ni kok. Tak ada kau rasa. Jadi mulut tu terlupa. Gitu dia panggil yakfur al-ashir, kufur nikmat. Jadi bukan kafir ni. Tapi nama tu bunyi sebutan tu kufur lah. Itu jadi dipanggil yakfur al-ashir. Jadi klik nasihat murid lah. Kau kata Tino tu. Jangan duduk terlupa mulut kata. Allah letak kena sikit. Orang kata moga. Kita ayat dah kata tadi. Ingat 99 kebaikan tu. Hosol jangan duduk jajal hal tu tu. Ini tidak. Hosol tu yang kau ayat tobik. 99 tak lawan habis. Lupa habis. Dia panggil hilah pucuk. Hilah pucuk. Tak timbul. Tang itulah. Tang dia balas tu. Patutnya ingat pula. Mana kita boleh buat kesimpulannya bahawa dosa kufur asghar ni dosa besar. Satu kitab yang ditulis oleh Al-Imam Az-Zahabi, nama dia Al-Kabair. Kita baca dia masjid ni bukan. Al-Kabair itu mana dosa-dosa besar. Kena belajar kita tu. Al-Imam Az-Zahabi telah buat hitungan dosa besar dalam kitab dia tu 70 dosa besar. 70. Kita kena tulis cek satu-satu. Bimbang. Takut kita gamak kecil kena bagai berat. Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami dalam kitab di Az-Zawajir fi Iqtirafil Kabair, dia senarai 400 dosa besar. 400. Jadi orang nak ambil 400 sepayuk, hak 70 ni ada dah. Kitabnya sudah ada dicetak oleh Jabatan Agama, dijualnya harganya murah ya. Cantik. Jadi, kalau ada masa nanti kita baca pula kitab-kitab dosa besar ni untuk tujuannya apa? Tujuannya kita nak tahu penyakit berapa kita ni hidup atas dunia ni ada penyakit. Jadi kalau tak tahu penyakit dia sedap. Kita tahu penyakit. Jadi kalau tak tahu penyakit ada darah tinggi apa ni? Apa ya penipal semua? Makan ke daging. Bila tahu penyakit beringat. Jadi tujuan nyari penyakit itu karena nak beringat, berhati-hati. Bab yang ke-20. Ya. Jadi dalam masalah sumpah tadi, ada perbezaan di antara Allah Ta'ala dengan makhluk. Allah dia nak sumpah, wasyamsi, waduhaha, matahari. Apa? Demi matahari. Wan najmi, idha hawa, demi bintang. Apalagi sumpah. Banyak sumpah aksam Al-Quran. Wal asri. Jadi Allah Ta'ala nak sumpah dengan makhluk dia, semoga hak dia berlaku. Kita makhluk, mesti bersumpah hanya dengan nama Allah SWT. Tak boleh nak sumpah. Tak ada ramai demi bukit buka, demi gunung gana. Aku nak sumpah. Tak jadi.
kena wallahi wabillahi wa ta'ala, itu makna sumpah kita dengan nama Allah. Siapa dia sumpah dengan lain pada Allah Taala, maka orang itu faqad kafara. Mana kafir di sini bukan makna kafir keluar dari agama, tapi kufur dengan makna orang ini telah melakukan dosa yang besar. Jadi kita tahulah bahawa syirik al-kufrun asghar ini termasuk adalah dosa-dosa besar yang perlu diketahui. Bab yang ke-20, ciri-ciri kufur di zaman kini. Allahu Akbar. Ini benar menakutkan belakang ini. Semua kekufuran menurut sejarahnya mempunyai kaitan faktor-faktornya. Faktor itu makna sebab. Sebab-sebabnya mengikut zaman, keadaan dan tempat masing-masing. Berdasarkan perkembangan akidah, politik, ekonomi, masyarakat. Maknanya sebab nak jadi kafir ni, dia ada ikut tempat, ikut masa. Dan yang paling utama menjadi dasarnya ialah tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Biarlah. Orang tak beriman ni maknanya tak sedap bicara banyak. Dia ni baik ustaz. Baik, jauh. So ya dia tak kena, tak beriman. Tak jauh dah lah tu. Beriman tak beriman habis. Kepala mau dari situ. Tak sedap banyak baik ke apa. Ia merupakan satu-satunya Tuhan yang sebenar, mengikut akidah yang sebenar. Jadi daripada sinilah lahirnya penyelewengan di dalam pelbagai aspek. Mana mula penyelewengan mari mana? Apabila manusia tidak beriman kepada Allah. Apabila beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu menjadi puncak akidah yang sebenar, maka itulah sahaja yang dapat membetulkan segala tindak tanduk manusia secara individu dan jamiah. Jamiah itu secara ramai serta masyarakat. Sesungguhnya apa yang dikatakan kufur atau jahiliyah itu, kufur ke jahiliyah ke, ialah mengingkari pengabdian diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang meliputi tugas-tugas ibadat dan pelaksanaan hukum di bumi ini. Jadi kalau kita ingkar benda ni, jadilah. Keingkaran itu tidak hanya merusakkan hubungan antara manusia dengan Allah, tetapi juga hubungan manusia dengan sesama manusia. Mana penuh belaka. Dan hubungannya dengan segala bahan-bahan yang ada di muka bumi ini. Justru. Ini bahasa justru ni. Kalau apa tak kerana itulah. Tidak pernah tercatat dalam sejarah bahawa berlakunya penyelewengan akidah tanpa disusuli dengan penyelewengan yang lain. Bila mula punah akidah, maka dia akan punahlah benda lain. Kerana akidah itu asas. Simpulah dalam hati kita, percaya kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin akidah itu ada, tetapi adanya semata-mata adanya adalah tidak mencukupi tanpa menggerakkan manusia ke arah benar-benar melaksanakan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Keadaan yang sedemikian pernah berlaku pada orang-orang Arab jahiliyah yang beriman dengan wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala, seperti firman Allah, وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Surah Luqman ayat 25. Maksudnya, dan sesungguhnya jika kamu nyatakan, tanyakan kepada mereka, siapakah yang menjadi langit dan bumi? Kalau tanya orang kafir zaman dulu, apa dia jadi langit dan bumi? Tentu mereka menjawab, Allah. Jadi inilah dia mau kata, orang kafir boleh guna kata-kata kalimah Allah ni. Sebab ni, ayat Quran yang kata, bila ditanya orang kafir zaman itu, dia akan jawab, Allah dari langit bumi. Lepas tu yang mungkin sembah Tok Peko tu, Tok Peko tu bukan sembah. Kok ni, dia panggil orang tengah. Orang tengah ni, sembah dia ni, nak mau naik ke Tuhan Allah. Tu dia mainnya. Perantaraan. Jadi, kalau dia nak istu kalimah Allah, duduk sini. Patutnya, bila orang tanya gini, kalau tak boleh guna kalimah Allah, mesti kafir jawab, Ar-Rabbu. Tuhan. Bukan Allah. Semuanya mainnya tempat kita ni, pesi lain, ni. Ni nak guna nama Allah Ta'ala, bukan nak guna, semata-mata guna, sebut je. Nak tulis lagi, nak pacok atas nu lagi. Jadi sikit lagi, tukar masjid kita dengan masjid orang lain. Guna nama Allah belakang, boleh. Jadi bahaya. Dalam masalah negara kita hari ni, kita tak boleh benarkan. Dia orang ni guna nama Allah, kerana ada niat lain. Ada benda lain yang dia nak buat. Jadi nama Allah Ta'ala semestinya
lagu lain. Kalau sekadar dia nak mengaku ada Allah, kata je lah. Kita pergi tanya kawan-kawan kita, tidak jelas. Siapa dia jadimu? Dia kata Allah. Siapa? Jangan marah, dia kata Allah. Dia kata. Tapi betul kena buat lagu tu je. Kalau Allah dia rega. Allah dia ada wujud supaya dia tulis. Jadi lagu tu. Allah kitanya, tidak lagu tu. Allah kitanya, laisa kami selihi syait. Tak ada bandingnya. Lagi boleh bandingnya tu, bukan Tuhan. Serupa dengan makhluk, serupa dengan dah. Sifat Allah Ta'ala tu Nabi kita sebut dalam hadis. Lagu mana sifat dia? Lagu tu. Lagu serupa Nabi sebut. Tapi ada contohnya makhluk. Tak ada contoh. Kalau boleh contoh, halaflah kita. Macam mana tak halaf? Tuhan sebut sendiri dalam Quran, laisa kami selihi syait. Tak ada bandingnya Tuhan dengan satu. Hak mana boleh banding tu, bukan Tuhan. Itu kaedah dia. Ni orang lain ni selalu. Dia tak faham. Apa dia isbat sifat Allah Ta'ala, hak Nabi ikut Nabi sebab. Dia kata awak telah menyamakan Allah dengan makhluk. Tak boleh lagu tu. Makhluk. Allah Ta'ala, Allah. Serupa kena? Tak serupa. Baik. Nak orang yang orang kafir dulu, witi bahasa. Bila sebut, orang tanya siapa dia jadimu? Allah. Pahaya kafir buat apa? Apa saya ambil orang tengah? Untuk mereka kita ni, bagai tengah ini, pengantara nak gila kata. Sesungguhnya mereka tidak beriman dengan sebenar-benarnya. Kerana di samping itu mereka mengadakan Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun secara wasitah perantaraan semata-mata. Dan dalam muamalat pula mereka tidak mengendahkan syariat Allah Subhanahu Wa Taala, di mana dalam politik dan perundangan mereka menerima dasar yang lain daripada ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya apa sebab jadi? Sebab dia terima Tuhan sebagai pencipta, tapi dia tak terima undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Taala, afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Maksudnya apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki, dan hukum siapa yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin. Bagi orang yakin, dia jawab sebutir, penuh mulut kita jawab apa? Allah, mudah-mudahan Allah ada lagi awal. Tak ada. Tak lawan undang-undang jahiliah. Tak berhenti. Berhenti jahiliah. Tak berhenti. Orang yang menikah dah jadi denda sampai 20 tahun. 4 kali buat 80 tahun. Siapa dia jangan makan? Kaji aja jangan makan. Tapi kalau kita buat wajib hukum tu, orang ni tak berhenti bahasa. Nikah boleh pak. Yang menghidup zina tu buat apa? Menghidup zina tu buat apa? Lagu tu juga. Hak nikah nak zina apa? Kau lain rasanya. Serupa ya. Dia buat jahat apa. Jadi orang ni tak layak hidup atas dunia. Pagi selalu. Buat dia dalam tanah. Hukuman pun mati. Habis itu. Siapa dia duduk tangguh makan dia? Tak ada apa. Kalau dia duduk dalam penjara, anak dia rumah, orang lain juga tak tangguh makan. Kalau dia boleh beli atas biti hari. Boleh. Itu maknanya kita buat perbandingan secara mudah. Simple perbandingan saja. Kita nampak sangat adilnya hukum Allah. Dan nampak sangat lemahnya hukum manusia. Beriman dengan Allah SWT dari segi rububiyah. Rububiyah itu tanda itu. Penciptaan. Penjadi alam ini Allah. Dan uluhiyah. Uluhiyah makna apa? Allah yang berhak disembah. Itu makna uluhiyah. Hendaklah dibuktikan juga dengan mentauhidkan Allah SWT dari segi hukmiyah. Dari segi hukum hakamnya. Dari segi perundangannya. Kamu boleh terima Tuhan dalam ibadat. Kamu kena terima juga dalam undang-undang. Kerana Tuhan itulah yang besar. Undang-undang pun mari daripada dia. Mari daripada Quran dia belakang. Jadi siapa kena pisah-pisah? Ta'i mayat terima, ta'i lain tak terima. Tak boleh. Ta'i zakat terima, ta'i lain tak terima. Masa nak pergi haji terima, balik tutup aurat tak terima. Apa buku-buku panah. Itu dia panggil orang ni menentang, mengingkari kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Ciri-ciri kufur yang utama ialah tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak Islam, yakni menyerah diri kerana akidah dan syariat atau iman dan Islam itu tidak dapat dipisahkan. Jadi kita ada sekat dulu bahawa undang-undang syariat kita ni tak dapat dipisahkan. Dia mesti bersatu. Ibadatnya apa sajanya sekali takut. Jadi insya-Allah kita akan sambung lagi perbincangan kita dalam muka surat 123 pada jalsah yang akan datang insya-Allah.